أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumil 'aid 'idan li hadhil ummah al-mukhtarah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai daripada melakukan ibadah puasa sebulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah yang makbul daripadanya. Amin.
Saya teringat pada satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mula berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Pada ketika itu Nabi melihat bahawa orang-orang Arab pada ketika itu di Madinah, mereka menyambut ada 2 hari kebesaran. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, apakah kalau mereka inginkan agar hari yang mereka sedang raikan itu, ada 2 perayaan besar yang mereka sedang raikan itu digantikan sesuatu dengan sesuatu yang Allah nak gantikan padanya. Bila ditanya kepada sahabat Ansar pada ketika itu, sudah pastilah mereka menjawab, sudah pastilah mereka mahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, itulah gantian daripada perayaan yang mereka raikan itu dengan 2 hari Aid, iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut lis-shaimi farhatani. Farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Maksudnya apa? Bagi orang mukmin itu mereka ada 2 perayaan, 2 kegembiraan, iaitu yang pertamanya ketika mereka berbuka. Berbuka puasa, sudah pastilah sepanjang hari kita berlapar, tiba-tiba berbuka. Bila azan maghrib dilaungkan, maka waktu itu rasalah sangat gembira untuk menghadapi juadah, walaupun sekadar sebiji tamar dengan seteguk air pun sudah menggembirakan. Dan cuma para ulama memberitahu bahawa selain daripada yuftir itu masuk berbuka puasa, ada juga dimaksudkan dengan berbuka dengan arti bila mereka melepasi daripada 29 hari ataupun 30 hari daripada bulan Ramadan tersebut, maka lepas tu mereka teruslah yuftir ataupun mereka berbuka, lepas tu tiada puasa yang fardu lagi, artinya telah selesailah pelaksanaan puasa fardu Ramadan tersebut. Jadi 2 pendapat mengatakan yuftir di situ. Satu ketika saat berbuka puasa, yang kedua saat ketika dia menyambut hari raya. Terutamanya hari raya Aidil Fitri lah. Manusia semua akan kembali kepada fitrah. Yang keduanya tuan-tuan, ketika kegembiraan ketika yalqa rabbah, atau ni ketika mereka bertemu Allah nanti selepas kematiannya di satu masa. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sebab itu para ulama menggariskan di antara natijah Ramadan. Di antara natijah Ramadan, setelah kita melalui Ramadan sebanyak 30 hari ataupun 9 hari yang menjadi ketetapan, maka sebab itu disambut dengan yang akhir daripada natijah Ramadan, la'allahum tattaqun. Semoga la'allakum tattaqun, semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa dia takwa? Para ulama tafsir dalam Al-Quran menyebutkan takwa itu dengan 7 perkara. Yang pertama, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, buat apa saja yang diperintah. Yang ketiga, tinggal apa yang ditegah. Yang keempat, pelihara diri daripada murka Allah dan azab Allah. Yang kelima, buat baik secara istiqamah sampai ke akhir hayat. Yang keenam, sentiasa redha dan qanaah. Redha apa yang diterima dan qanaah rasa cukup apa saja yang diberi. Apa yang pemberian yang diterima juga daripadanya. Dan akhir sekali yang ketujuh, banyak ingat mati dan sentiasa bersedia untuk menghadapinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puasa sebulan Ramadan ataupun apa saja ibadah yang kita buat kerana Allah dan untuk Allah, pastinya seseorang itu dia akan melakukan ibadah tersebut kerana mengharapkan natijahnya, penghujungnya ataupun akibat daripada amalan dia itu, kesudahannya nanti beroleh ganjaran dan akhir sekali akan mencapai akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bila Ramadan telah selesai dilalui, kita sepatutnya kembalilah kepada fitrah. Fitrah suci, seolah-olah kita bersih daripada dosa. Seolah-olah seorang itu bila dia lepas Ramadan, dia seolah-olah kembali kepada fitrah suci, seolah-olah tak ada dosa lagi yang tinggal baki dalam diri masing-masing. Sebab itu, mereka dah jadi bersih di segi zahir, bersih pula di segi batinnya, dan wajarlah dikekalkan istiqamah
amalan daripada Ramadan yang dilakukan ni dengan sebaik-baiknya sampai kepada Ramadan pun masih lagi dapat dilaksanakan dengan amalan-amalan mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar terhasilnya semua latihan-latihan Ramadan ini kemudian dipertahankan dengan bersungguh-sungguh sampailah kita dapat membendung akan hawa nafsu dan memimpinnya ke arah mentaati atau mentaat akan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangan. Maka jadilah seorang itu beruntung dan berjaya kerana dia dapat melepasinya itu. Sebab itulah sebagai satu tanda bahawa amalannya telah diterima dengan makbulnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lalui, yang kita kecapi selama ini, kerana sifat orang mukmin tu sebelum masuk Ramadan sudah sangat-sangat merindui, dan bila habis Ramadan mereka akan sesedih kerana mereka akan terus-terus merindui akan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga akan terus merindui akan Ramadan. Tapi satu perkara yang perlu kita ingat, jangan kita hanya merindui Ramadan, kerana Ramadan juga adalah makhluk Tuhan. Ramadan karim, memang Ramadan itu mulia, tetapi wallahu akram, Allah lebih mulia lagi. Lepas tu kecintaan kita kepada Ramadan adalah disebabkan kecintaan kita kepada Allah. Letak Allah ketinggian, keutamaan dan prioriti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jadilah Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik, sehinggalah kita menyambut Ramadan ini dengan hari raya, dengan kita walitukabbirullah ala ma hadakum, maka kita pun mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekian, ampun maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Kalau ada kekurangan, datang kekurangan dan kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.